Kita pergi sahaja dekat mana-mana sel, kita tekan. Lepas tu kita pergi ke subtotal. Lepas tu kita pilih ke nama pemborong. Sebab nama pemborong ni kita nak tengok untuk jumlah jualan dia berapa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali semula pada video kali ini, di mana pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda cara untuk kita menggunakan fungsi subtotal di dalam Microsoft Excel. Okey, sebenarnya apa fungsi subtotal kat dalam Microsoft Excel ni? Fungsi dia adalah untuk kita mengira jumlah spesifik atau amount spesifik sesuatu barang atau sesuatu benda atau sesuatu perkara di dalam Microsoft Excel. Okey, sebenarnya nak guna fungsi subtotal ini mudah saja, dan selepas ini bila anda dah faham, anda boleh praktikkan dan aplikasikan di dalam dokumen anda. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa untuk support saya dengan menekan button like dan subscribe channel saya untuk video-video tutorial yang akan datang. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita masuk cara untuk menggunakan fungsi subtotal. Okey, sekarang saya ada buat data yang berada di depan anda semua, di depan skrin anda, di mana ini adalah senarai jualan kek bulan Januari sehingga Jun. Iaitu kita ada details untuk nama pemborong, produk, harga, kuantiti terjual, jumlah jualan dan catatan. Okey, sekarang kita nak tahu jumlah jualan yang terjual kepada setiap nama pemborong. Dekat sini kita nak tahu. Takkan kita nak kira satu-satu, contoh macam Upin dan kawan-kawan Enterprise kan. Dekat sini 1100. Mana lagi kita nak cari Upin dan kawan-kawan? Dekat sini 700. Takkan kita nak tambah satu-satu. Okey, cara dia kita hanya menggunakan fungsi subtotal dekat sini. Okey, yang pertama kita pergi sahaja kat mana yang kita nak. Kita akan susun dulu mengikut turutan. Contoh kita nak nama pemborong ni, kita susun ikut turutan. Jadi kita boleh tahu kategori atau spesifik nama pemborong yang membeli barang kita atau kek kita daripada bulan Januari sehingga Jun. Okey, kita pergi ke data. Kita pergi ke sini, sort ni. Kita sort dulu huruf A sampai Z lah. Okey, nampak dekat sini untuk nama pemborong kita, bila kita dah tekan dia dah berubah dah. Untuk ABC Enterprise, kita dah ada dah kategori dia dekat atas ni, iaitu jumlah jualan kita dah tahu berapa. Okey, sama juga dengan Fake Resources, Kuya Cake Market, Mio Frozen dan sebagainya dekat bawah ni dah diklasifikasikan dalam satu kategori kumpulan. Okey, sekarang kita nak tahu jumlah jualan mengikut satu-satu nama pemborong ni. Apa yang perlu kita buat? Kita pergi ke data ni lagi sekali tadi. Kita pergi ke hujung sekali ni. Kita akan tengok ada fungsi subtotal. Okey, kita tekan fungsi subtotal. Okey, kita tengok dia dah automatic highlight kita punya data, sebab kita dah tekan dekat mana-mana salah satu sel kosong, salah satu sel dekat sini, dekat area kotak ni lah. Okay, sekarang kita tengok dekat fungsi subtotal ni, add each change in nama pemborong lah, sebab kita nak tahu nama pemborong ni berapa jualan dia. Dekat sini kita nak tahu. Maksud dia ni, apa yang kita nak cari itu dengan apa yang kita nak tambahkan atau kita nak nilaikan sesuatu perkara tu. Okey, sekarang kita dah ada kategori untuk nama pemborong. Kita nak guna apa? Use function sum. Okey, kita nak guna fungsi sum. Dekat sini ada banyak fungsi lain, average, min, max, product dan sebagainya. Kita nak guna fungsi sum. Okey, sekarang add subtotal tu kita nak tahu apa yang kita nak cari, iaitu jumlah jualan. Jumlah jualan untuk nama pemborong-pemborong ni berapa total dia, macam tu. Dekat sini bawah ni kita abaikan dulu replace current subtotal, sebab kita baru nak create satu subtotal. Dan kita ada summary below data. Okey, kita tekan OK. Okey, nampak dekat sini untuk nama pemborong ABC Enterprise, kita dah ada total dekat sini. ABC Enterprise total RM14,172.
Nampak? Okey, sekarang kita scroll bawah pula untuk fixed resources. Mudah saja ditotalkan untuk kita punya data. Sama dengan cake dan sebagainya. Okey. Dekat sini pun dia dah sediakan dah kita punya grand total. Berapa sebenarnya jumlah jualan untuk daripada Januari sehingga Jun. Dah ada dah grand total dekat sini. Kita tak perlu nak susah-susah untuk highlightkan semua dan untuk kita sumkan semua. Dan kita juga tak perlu susah-susah untuk pilih mana-mana company dan kita tambah manual sendiri. Okey. Lepas tu tengok dekat sebelah kiri sekali ni nampak ada 1, 2, 3 ni. Ada nombor di mana bila kita tekan ada kategori tersebut. Contohnya kita tekan nombor 1. Okey, nombor 1 untuk jumlah jualan, dia ada satu button dekat atas ni dah subtotal kan. Dia dah tambahkan untuk kita RM80,855.80. Okey, yang kedua kita tengok dekat sini untuk nama pemborong pun dia dah jumlahkan siap-siap. Tanpa perlu kita tengok produk, harga set dan kuantiti terjual tadi. Ini dah ada kategori dekat nombor 2. Nama pemborong, jumlah jualan. Kat sini pun boleh tambah untuk kita tengok ABC Enterprise berapa, macam tu. Dan yang ketiga atas ni, ini kita kembali semula ke button tersebut. Okey, nampak mudah saja kan untuk anda. Okey, sekarang kita nak tahu pula untuk produk, kita nak tahu jenis-jenis produk ni ikut kategori ikut jenis masing-masing punya jumlah jualan, berapa dia terjual. Okey, apa yang perlu anda buat, klik saja di mana-mana. Kita tekan button subtotal. Kita akan remove all dulu. Okey, sekarang kita dah remove all dan kita nak kategorikan untuk produk pula. Jenis-jenis produk. Okey, kita tekan saja mana-mana kawasan. Kita tekan atas ni sort A sampai Z ni. Okey, sekarang ni kita dah ada untuk produk brownies pula. Kita nak tengok berapa jumlah jualan untuk cake brownies atau brownies. Okey, sama saja langkah dia. Anda pergi ke mana-mana cell, anda pergi ke subtotal. Sekarang at each change in kita letak produk. Sebab kita nak tahu produk tu berapa ni lah jumlah jualan. Lepas tu kita tekan jumlah jualan. Kita tekan OK. Nampak dekat sini kita dah ada brownies. Berapa jualan untuk brownies. Sama saja dengan atas ni. Kita boleh tahu jumlah jualan dan kategori produk ni, jumlah jualan keseluruhan mengikut kategori dan mengikut bulan sehingga Januari sehingga Jun tu. Lepas tu untuk details pun dah ada. Macam tu. Tetapi saya bagi anda satu contoh di mana anda jangan buat. Contohnya macam ni. Kita nak tahu nama pemborong ni tanpa kita filterkan. Sekejap kita remove dulu. Okey, kita nak tahu nama pemborong ni tanpa kita filterkan dia mengikut susunan semula. Tanpa kita sort semula. Dia akan jadi berterabur macam ni. Contoh dekat sini ABC Enterprise, Pacific kan, macam ni kan. Dia tak tersusun pun ikut company asal tadi. Sebab dia tersusun ikut produk. Apa yang akan jadi? Kita pergi subtotal. Okay, sekarang kita nak tahu nama pemborong. Untuk setiap perubahan nama pemborong, kita nak tahu jumlah jualan berapa. Kita tekan OK. Nampak macam ni dia dah berterabur. Dekat sini ada ABC Enterprise. Dekat bawah pun ada ABC Enterprise. Lepas tu fixed resources. Tengok kat bawah pun ada fixed resources. Dia akan jadi berterabur dekat sini. Rasa macam agak semak dekat sini. Jadi sebelum anda buat subtotal ni, kita remove dulu. Sebelum anda buat subtotal ni, kita kena sort dulu data ikut kategori yang kita nak. Contoh macam nama pemborong ni, kita nak nama pemborong saja. Jumlah jualan nama pemborong, kita sort dulu macam ni. Contohnya kita nak catatan pula, beli di kedai atau penghantaran. Kita sort dulu. Beli di kedai berapa, penghantaran berapa. Barulah kita tekan button subtotal untuk kita tahu beli di kedai
dan jumlah jualan untuk beli di kedai. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jika anda suka dengan video saya pada kali ini, jangan lupa tekan button like dan subscribe channel saya untuk tutorial-tutorial Microsoft Excel akan datang. Dan jangan lupa kongsikan kepada rakan anda. Kita akan jumpa pada video seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.